Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara, alhamdulillah, dengan izin dan juga ketentuannya dapatlah sekali lagi pada malam ini kita bersama-sama dengan rancangan kegemaran ramai Halaqah Akar Tradisi Ilmu. Dan alhamdulillah kita mengucapkan syukur kehadrat Allah kerana diberikan keizinan untuk bertemu dan berbincang pada malam ini satu tajuk yang wajar dijadikan renungan kepada kita semua. Saudara, sedar ataupun tidak, 16 hingga 24 hari bulan Oktober, ramai yang kurang menyedari bahawa kita sedang berada di dalam Minggu Kesedaran Pendermaan Organ Kebangsaan yang bertemakan Satu Malaysia, Satu Harapan, Dermalah Organ Demi Kehidupan. Justru Halaqah sebagai akar tradisi ilmu tidak ketinggalan berusaha untuk menjadi the whistleblower untuk nak memancing gairah dan juga minat masyarakat untuk menafkahkan organ ataupun tisu mereka, yang mana kita ingin membantu pihak Pusat Sumber Transplantasi Nasional ataupun NTRC yang mensasarkan mudah-mudahan pada tahun ini mereka dapat seramai 15,000 orang berikrar untuk menermakan organ ataupun tisu. Pada malam ini kita merasa bertuah juga kerana di studio kita telah dikunjungi oleh beberapa tetamu-tetamu kita yang sudi meluangkan masa untuk mendengar perbahasan mengenai pendermaan organ ini. Dan mereka ini adalah terdiri daripada para pelajar mahasiswa-mahasiswi daripada Fakulti Sains Kesihatan Bersekutu Universiti Kebangsaan Malaysia, dan juga ada di kalangan tetamu kita juga adalah para pegawai daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga daripada Pusat Sumber Transplantasi Nasional ataupun NTRC. Baiklah saudara, bagi membincangkan tentang tajuk yang penting untuk kita sama-sama mengambil perhatian, justru pihak Halaqah Akar Tradisi Ilmu menjemput dua orang tetamu yang saya kira mempunyai lokus standai di dalam bidang kepakaran masing-masing bagi membahas dan membincangkan tentang segala persoalan dan kemusykilan yang timbul kerana persoalan pendermaan organ ini. Saya perkenalkan dua orang tetamu kita. Alhamdulillah, di sebelah kiri saya, seperti yang biasa kita mendengar ucapan-ucapan nasihat-nasihat beliau, iaitulah yang berbahagia Datuk Noh Gadut yang merupakan penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor. Assalamualaikum Datuk. Ahlan wa sahlan. Terima kasih sudi datang tempat kami. Dan seterusnya kita juga merasa beruntung kerana dikunjungi oleh yang bahagia Dr. Muhammad Anis Abdul Wahab yang merupakan pengurus klinikal Pusat Sumber Transplantasi Nasional ataupun NTRC. Selamat datang yang bahagia Dr. Anis ya. Terima kasih kerana sudi berkunjung ke teratak Halaqah pada malam ini. Baiklah saudara, seperti biasa Halaqah Akar Tradisi Ilmu tidak akan memulakan perbicaraan melainkan kita melihat kepada pedoman wahyu ilahi terlebih dahulu. Justru, ayuh mari sama-sama kita hayati pesanan Allah Ta'ala ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, maka seolah-olah ia telah menyelamatkan nyawa umat manusia keseluruhannya. Amat benarlah firman Allah itu. Surah Al-Ma'idah, sebahagian ayat 32. Sadaqallahul Azim. Demikianlah saudara, kita melihat bagaimana pesanan, ransangan yang Allah berikan kepada kita menerusi sebahagian daripada suratul Ma'idah ayat ke-32. Maka amat benarlah firman Allah tadi. Saya nak pergi kepada yang bahagia Datuk sebagai permulaan kepada perbincangan kita. Saya fikir ayat tadi sering kita dengar dan sering kita bacakan. Tetapi dalam soal kita nak menyelamatkan nyawa orang dengan cara menderma organ ini agak
kurang difahami oleh sebahagian besar umat Islam. Mungkin boleh Datuk jelaskan kepada kami, adakah terdapat fatwa ataupun perbahasan ulama tentang persoalan pendermaan organ? Silakan Datuk. Terima kasih kepada sahabat saya dan ahli panel serta muslimin dan muslimat dan pendengar sekalian. Kalau kita melihat mukjizah ayat yang telah dibaca tadi, dia akan terus sampai hari kiamat. Kita dapat melihat bahawa sebenarnya kerja ataupun pemindahan organ ini satu tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala, tuntutan Al-Quran, tuntutan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tuntutan kemanusiaan dan fitrah semula jadi manusia. Kalau kita tuntutan kemasyarakatan bangsa dan juga tuntutan negara, kita melihat itu. Jadi sebenarnya bahawa kalau kita melihat dalam sejarah, zaman baginda Rasulullah dah ada peristiwa pemindahan organ ini, cuma mungkin kurang diwar-warkan. Bagi Malaysia ini perkara baru. 1004 tahun yang lalu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas keprihatinannya, kepeduliannya, kasih dan belas ihsannya penderitaan ataupun masalah manusia, maka dia telah meminta bahawa satu pemindahan ke atas sahabat namanya Qatadah bin Nu'man. Jadi jelas sekali bahawa yang tadi kita baca ayat Quran dan baginda Rasulullah SAW pun ada perkara macam ini. Ini mungkin kata saya fatwa, inilah fatwanya dah ada. Cuma nak diperkokohkan lagi, dibahaskan, maka dah dibawa di peringkat perbincangan ulama dan ilmuwan, di peringkat Timur Tengah, peringkat dunia, dan Saudi sendiri membolehkan benda ini berlaku dengan syarat-syarat etika, disiplin, iman, takwa dan sebagainya. Di peringkat Malaysia rupanya tahun 70 dah ada. Pada ketika itu peringkat awal jantung dan mata. Dah tahun 70 Jun tak silap saya dah dikeluarkan. Dan ini sebenarnya diserahkan kepada negeri untuk mewarta dan seterusnya. Di Johor 2001 membolehkan, tak ada masalah, dengan syarat tertentu dan keadaan darurat. Jadi inilah yang wajar diberikan penerangan dengan sejelas-jelasnya. Satu lagi saya nak mengingatkan, masyarakat Islam ni mengingat bahawa derma sedekah ini hanya wang ringgit, rumah. Sebenarnya sedekah ini lebih hebat. Sebab itu ada satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang bermaksud barang siapa memberi bantuan, menyelamatkan, memberi pertolongan kepada seseorang yang sedang menderita, yang sakit, tentu dia menderita, Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada orang itu beri 73 keampunan ataupun kemudahan. Satu diberi di dunia, iaitu urusan penderma itu dan ahli keluarganya berjalan dengan beres, berada di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 72 yang berikutnya itu Allah sediakan di hari akhirat untuk memberikan ganjaran dan balasan pada pengorbanan itu sendiri. Ini jelaslah kepada kita. Dan yang kita ingat, konsep syariah, maksud syariah Islam ada 5, iaitu menyelamatkan agama, nyawa, ada hubungan dengan ini, akal fikiran bermasalah, ada hubungan dengan ini, harta ada hubungan dengan pemindahan ini, sebab banyak menggunakan harta. Kemudian keturunan, tentulah ahli keluarganya. Cuba gambarkan sidang penonton sekalian, kita yang berlaku, yang menderita, yang mengharapkan sesuatu itu, bagaimana perasaannya? Maka begitulah mereka itu menunggu hingga kekeringan air mata menahan penderitaan dan habis wang ringgit membelanjakan untuk
tujuan rawatan dan sebagainya. Jadi jelas ke masa fatwa dah tak timbul lagi. Masalahnya masalah pelaksanaan. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih kepada yang bahagia Datuk. Mana jelas kepada kita dari sudut bicara dan perbincangan para agamawan, para ulama dan mufti-mufti tentang persoalan ini adalah jelas. Cumanya saya nak pergi kepada doktor lah ya. Masalah sekarang, kalau mungkin di bandar ramai orang yang sedar dengan kempen, kesedaran tentang perkara ini tinggi. Tapi barangkali di luar bandar, di pedalaman, di kampung-kampung, mereka masih lagi tak berapa jelas. Kenapa perlu derma organ? Tak boleh ke orang tu guna organ daripada haiwan misalnya, atau buat the bateri ke apa ke? Ataupun apa tujuan kita nak buat pemindahan ataupun transplantasi kepada orang lain itu? Sama ada organ ataupun tisu. Kenapa? Untuk mudahkan perbahasan. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Ustaz Badli Shah, yang berbahagia Datuk Noh Kadut. Kita mulakan dengan perkara yang asas. Pendermaan organ adalah pemberian organ-organ daripada seorang penderma kepada seorang atau beberapa orang penerima. Penerima ini merupakan pesakit-pesakit yang menghidapi kegagalan organ, yakni organ mereka tidak lagi berfungsi. Ini termasuk pesakit-pesakit yang menghidapi kegagalan jantung, paru-paru, hati atau buah pinggang. Pemindahan organ kepada penerima diistilahkan sebagai transplantasi atau singkatannya transplant. Dan tujuan utama pendermaan organ dan transplant ini adalah sebagaimana yang kita sedia maklum, bagi menyelamatkan nyawa. Bagi pesakit yang kegagalan jantung, paru-paru dan hati, transplant organ telah terbukti sebagai rawatan paling berkesan dan satu-satunya rawatan yang boleh menyelamatkan nyawa mereka. Begitu juga dengan pesakit yang kegagalan buah pinggang. Biarpun mereka mempunyai rawatan alternatif seperti dialisis, tetapi pemindahan buah pinggang paling merupakan rawatan yang terbaik, bukan sahaja mampu menyelamatkan nyawa mereka, tetapi meningkatkan taraf kehidupan dari segi kesihatan, kewangan, sosial, pendidikan dan juga ibadah. Sebagai contoh, seorang pesakit yang kegagalan buah pinggang perlu menjalani rawatan dialisis sepanjang hayatnya. Beliau perlu hadir sebanyak 3 kali seminggu. Setiap kali selama 4 jam. Beribu ringgit kehabisan setiap bulan untuk rawatan, ubatan dan juga pengangkutan ke hospital. Belum dikira lagi tidak dapat hadir bekerja. Bagi kanak-kanak tidak dapat hadir ke sekolah. Tidak dapat bersama keluarga, tidak dapat bersama rakan taulan. Dari segi ibadah pula, kesukaran. Hendak contohnya sebagai kalau seandainya hendak pergi ke haji, perlu memikirkan di mana nak dapatkan rawatan dialisis tersebut. Malah statistik juga menunjukkan bahawa sebanyak lebih 20,000 pesakit di Malaysia sedang menjalani rawatan dialisis. Pada tahun lepas saja seramai lebih 4,000 pesakit baru yang memerlukan rawatan dialisis. Sedangkan jumlah pendermaan organ atau transplant tidak sampai 100. Ini merupakan satu jurang yang begitu besar sekali. Menjadi satu bebanan kepada negara, menjadi satu bebanan kepada masyarakat. Walau bagaimanapun, seandainya seseorang itu mendermakan organnya, sudah pasti dia dapat menyelamatkan lebih daripada satu nyawa. Jantungnya boleh diberikan kepada seorang bapa yang terlantar di hospital kerana kegagalan jantung. Paru-parunya boleh didermakan kepada seorang isteri yang keperitan sebab kegagalan paru-paru. Buah pinggangnya boleh diberikan kepada 2 orang untuk dimanfaatkan. Hatinya boleh diberikan kepada seorang bayi yang menderita disebabkan kegagalan hati. Jadi sebagaimana yang dibacakan awal tadi, "Waman ahyaha faka'annama ahya'an nasa jami'a." Barang siapa menyelamatkan satu nyawa seumpama menyelamatkan manusia semuanya. Ini kan pula kita bercerita tentang menyelamatkan lebih daripada satu nyawa. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih kepada yang bahagia Dr. Anis. Wajar pendedahan yang dibuat oleh doktor seperti tadi membuka minda kita, khususnya kepada anak-anak muda yang suka merempit di luar sana. Elok kalau diikrarkan organ anda semua. Sebab setahun kita dapati 5 hingga 6,000 kemalangan, separuh daripadanya adalah kerana lumba motor mat-mat rempit. Kalau 10% saja daripada jumlah ini derma organ seperti jantung, hati dan lain-lain, berarti kita sudah ada 500 jantung diperolehi. Dan kalau kita dapat 1,000 buah pinggang dan dapatlah untuk 1,000 orang pesakit. Tak begitu doktor ya? Masya Allah. Jadi ikrarkanlah
organ-organ anda, wahai anak-anak muda yang suka berlumba itu tadi. Ya. Baiklah. Saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya kira kita akan bagi ruang sementara kepada tetamu-tamu kita untuk berehat, dan kita akan kembali sebentar nanti dan akan membincangkan lebih mendalam lagi tentang persoalan yang dermawan, iaitu fokus kepada derma organ ini. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Kembali bersiaran menerusi rancangan Halaqah Akar Tradisi Ilmu membincangkan tajuk yang dermawan, dan kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara-saudari, para penonton, khususnya para tetamu kita yang datang ramai malam ini yang merupakan mahasiswa-mahasiswi daripada Fakulti Sains Kesihatan Bersekutu Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga rakan-rakan pegawai-pegawai daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Pusat Sumber Transplantasi Nasional ataupun NTRC. Terima kasih kerana sudi berkunjung ke teratak Halaqah pada malam ini. Saudara, kita masih lagi di dalam topik membincangkan yang dermawan, iaitu membicarakan tentang persoalan pendermaan organ. Saya nak terus pergi kepada yang bahagia Datuk Noh ya. Masalah sekarang ni kita dari sudut agama jelas fatwanya, saya kira dah berumur-umur, dah 40 tahun usia fatwanya. Cuma saya tertarik dengan kajian daripada pihak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Mereka mengatakan agama bukan lagi faktor, tapi yang menyebabkan kurangnya orang kita, seorang Islam dalam soal derma organ ini kerana takut. Lebih daripada separuh, 56.3% daripada yang mereka buat kajian takut sebenarnya. Dia takut, dia rasa mayat tu terseksa lah, apa benda semua. Mungkin kita boleh bagi penjelasan pada ruang ni. Silakan Datuk. Terima kasih. Kalau kita melihat, sebenarnya bukan terseksa, bahkan dia mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita melihat satu hadis Nabi yang bermaksud kalau siapa juga yang mendorong satu jalan, memberi panduan untuk kebajikan, dan orang yang didorong itu buat baik, dia tak buat baik, dia akan dapat pahala tidak kurang pahala itu. Gambarkan sidang penonton sekalian, penderma yang telah meninggal dunia, warisnya derma satu organ. Dengan sebab itu, orang yang derma sihat, orang afiat. Gambarkan dengan kesihatan itu, dia boleh menunaikan rukun Islam yang 5 sesempurnanya,